Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inilah wajah dan penampilan baharu Berita Perdana sempena pelancaran saluran Berita RTM yang sahih di Berita RTM. Saya Syahril Sarafuddin dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan-paparan utama edisi Khamis 25 Jun 2020. Warga negara asing dibenar masuki negara ini bagi tujuan perubatan khusus untuk masalah kesihatan yang serius. Sidang Kemuncak ASEAN ke-36 esok julung kali diadakan secara maya. Langkah tangani impak COVID-19 jadi agenda utama. Baik, kita mulakan berita perdana malam ini. Kerajaan hari ini membenarkan warga negara asing masuk ke negara ini bagi tujuan perubatan. Bagaimanapun, jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kebenaran itu hanya melibatkan individu yang mempunyai masalah kesihatan yang serius. Kebenaran bagi fasa pertama ini hanya melibatkan perjalanan udara ke Malaysia dengan seorang penjaga dibenar untuk dibawa bersama. Manakala bagi pesakit bawah umur 12 tahun, mereka dibenarkan untuk membawa 2 orang penjaga. Dalam satu kenyataan media, Datuk Seri Ismail Sabri juga menjelaskan keputusan dibuat hasil mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP. Ketika ini hanya kes evakuasi perubatan melibatkan pesakit kritikal yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU atau unit dependensi tinggi HDU sahaja dibenarkan. Warga asing yang terlibat juga perlu mendapatkan surat temujanji daripada hospital yang berdaftar dengan Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia. Dalam pada itu, 358 rakyat Malaysia pulang ke tanah air melalui KLIA semalam. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, hanya 2 orang daripada mereka dibawa ke hospital, manakala selebihnya diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di kediaman masing-masing. 41 operasi sanitasi meliputi 30 zon di 10 negeri telah dilakukan semalam. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB pula telah membuat pemeriksaan di 113 tapak binaan. 72 tapak binaan mematuhi SOP ditetapkan, manakala 11 lagi tapak binaan didapati ingkar. 30 lagi tapak binaan tidak beroperasi. Baik, selain itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan 4 individu ditahan polis kerana mengingkari arahan PKPP semalam. Daripada jumlah itu, 2 individu direman dan 2 lagi dikenakan kompaun. Antara kesalahan dilakukan termasuk aktiviti mengunjungi kelab malam dan pub. Lebih 65,000 pemeriksaan dilakukan polis semalam melibatkan lebih 16,000 anggota bagi memantau dan menguatkuasa pematuhan SOP PKPP. Seorang warga asing turut ditahan atas kesalahan imigresen hasil 67 sekatan jalan raya operasi benteng di seluruh negara. Hanya 4 kes jangkitan baharu COVID-19 dilaporkan hari ini. Ia hari ketiga berturut-turut kes satu angka direkodkan di negara ini. Sementara itu, untuk hari ke-11 berturut-turut, tiada pertambahan kes kematian dan kekal 121 kes. Manakala sebanyak 40 kes sembuh dilaporkan hari ini. Ini menjadikan kes aktif kini hanya 208 kes. Ketua Perkara Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi satu kenyataan memaklumkan daripada 4 kes baharu yang dilaporkan, 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan semua warga negara Malaysia. Satu lagi kes adalah penularan tempatan membabitkan warga negara Malaysia di Johor. Menurut beliau, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang memasuki hari ke-100 hari ini menyaksikan negara telah mempunyai kebolehan menjalankan 36,812 ujian makmal RT-PCR. Jumlah itu 6 kali ganda lebih tinggi berbanding sebelum PKP. Malah keupayaan negara mengurangkan kes yang masih mendapatkan rawatan COVID-19 menyaksikan katil serta mesin ventilator yang sebelum ini dikhususkan untuk pesakit coronavirus baharu berkenaan kini telah mula digunakan untuk pesakit kes yang lain.
Tambah Datuk Dr. Nur Hisham, kejayaan meratakan lengkung graf kes COVID-19 dan juga mengurangkan penularan kes COVID-19 di dalam komuniti adalah hasil tindakan bersama semua pihak termasuk penglibatan masyarakat. Kini, bagi memastikan negara pulih sepenuhnya dan berjaya menjalani fasa PKP pemulihan ini, masyarakat perlu memainkan peranan yang lebih besar dan bersedia ke arah kehidupan normal yang baru. Baik, berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Sementara itu, kawasan pendakian Bukit Broga, Selangor diperintah ditutup bermula Sabtu ini sehingga satu tempoh yang dimaklumkan kemudian. Datuk Dr. Nur Hisham dalam kenyataannya memaklumkan keputusan itu dibuat selepas terdapat laporan bahawa tiada pematuhan prosedur operasi standard SOP yang dilaksanakan di kawasan berkenaan. Arahan perintah penutupan itu di bawah Seksyen 18 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Menurut kenyataan beliau, berdasarkan perkembangan menerusi media massa dan media sosial, tahap pematuhan SOP sejak akhir-akhir ini dalam kalangan individu, syarikat dan industri mungkin semakin berkurangan. Terdapat premis dan syarikat ujarnya yang tidak beroperasi mengikut SOP yang ditetapkan. Ini termasuk penularan isu terlalu ramai pengunjung di Bukit Broga. Tambah beliau, SOP dan normal baharu yang sering ditekankan kerajaan sememangnya bertindak sebagai sistem pertahanan negara terhadap penularan wabak COVID-19. Justru beliau menyeru orang ramai supaya tidak alpa dan mengambil mudah terhadap pematuhan SOP dan normal baharu. Baik, set fizikal 360 darjah ini yang baru dilancarkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah sebentar tadi menjadi trajektori kepada saluran berita RTM yang meletakkan kami di penanda aras baharu dunia penyiaran negara. Dan ini sekaligus membuka ruang kepada persembahan berita yang lebih kreatif dan versatil. Untuk butiran lanjut pasca pelancaran sebentar tadi, kita terus sahaja bersama Ismail Adnan. Ismail? Baik, terima kasih Hazel dan juga Syariel. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan kembali untuk bersama dengan Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Assalamualaikum Datuk, terima kasih bersama kami pada malam ini. Alhamdulillah, majlis pelancaran saluran berita RTM. Tetapi sebelum itu, mukadimah mungkin kita boleh mulakan dahulu Datuk dengan berdepani cabaran lebih 100 hari di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Apakah sebenarnya pembaharuan ataupun perkara yang diberikan keutamaan oleh Yang Berhormat Datuk Seri dalam mendepani dan juga menerajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk? Ya, dari segi plan strategik yang sudah sedia ada itu kita cuba perbaiki, kita cuba kemaskini, tetapi kita meletakkan kali ini beberapa sasaran yang khusus. Misalnya kalau dalam bidang capaian internet, kita nak pastikan ia sampai betul-betul ke kawasan luar bandar, dan COVID-19 mengajar kita ada black spots yang mesti diatasi. Tetapi satu lagi cabaran kita ialah plan komunikasi COVID-19. Nak memastikan semua mesej dan maklumat itu sampai tepat dan sahih supaya rakyat faham apa yang sedang kita hadapi dan apa perancangan kerajaan untuk menangani COVID-19. Datuk juga mengunjurkan berkenaan tentang maklumat yang tepat dan sahih. Sudah semestinya pemberitaan itu antara kerangka dan juga elemen utama dalam penyampaian maklumat yang tepat dan sahih. Jadi dalam hal ini, apakah situasi dan juga kerangka gambaran atmosfera kepada pemberitaan yang tepat dan sahih yang perlu diamalkan di peringkat tempatan, Datuk? Saya kira ketepatan dan kesahihan ini premium. Kita tak boleh bertolak ansur, dan RTM dan Bernama mainkan peranan utama supaya mesej, berita, maklumat itu sampai dengan cepat dan tepat. Sebab kalau ada keraguan dalam informasi yang disampaikan, pertama dia boleh menimbulkan keraguan, kedua yang lebih bermasalah dia boleh mengganggu ketenteraman awam. Jadi sangat mustahak berita itu mesti tepat dan sahih. RTM juga mendepani usianya sehingga 7 dekad
dekad, Dato' ya, dan itu bukanlah satu usia yang seketika ataupun usia yang sebentar. Tetapi persoalan yang lebih penting, bagaimana dengan saluran berita RTM kali ini? Datuk berpandangan ia boleh menjadi peneraju kepada evolusi yang akan digerakkan oleh RTM dalam mendepani persaingan globalisasi. Saya kira COVID-19 memberi satu keadaan di mana RTM menjadi the leading news agency dan harusnya lepas ni kita bergerak ke peringkat antarabangsa dan saya tahu dari segi aset dan sumber manusia RTM ada segala-galanya, bahkan dari segi peralatan mungkin yang terbaik bukan sahaja di sini di negara tapi juga di rantau ini. Jadi harus gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan lagi dan hari ini kita lancar saluran berita. Ini suatu kejayaan besar untuk RTM. Sudah semestinya, Datuk, agensi berita ataupun institusi penyiaran mempunyai peranan yang penting ataupun tanggungjawab untuk membina semula perpaduan dalam kalangan masyarakat dan juga membawa wahana dan juga suara kerajaan. Jadi bagaimanakah dengan agensi dan juga institusi penyiaran ini boleh menjadi pemudah cara kepada penyampaian maklumat dan juga pembentukan masyarakat yang lebih baik? Soalnya soal naratif dan apa yang telah dilaksanakan selama ini oleh RTM pada saya harus diteruskan dan dalam kerja-kerja harian kita sesekali akan ada sesuatu perkara utama. Misalnya tahun ini adalah ulang tahun ke-50 Rukun Negara. Ini saya kira RTM boleh main peranan untuk menerangkan latar belakang mengapa perlu ada Rukun Negara dan bagaimana menghayati Rukun Negara supaya benar-benar dijiwai oleh semua, terutamanya anak-anak muda. InsyaAllah, Datuk. Dan secara ringkasnya, Datuk, ucapan Datuk bagi mengakhiri perbualan kita bagi seluruh petugas dan juga warga kerja RTM bersempena dengan majlis pelajaran pada malam ini, Datuk. Saya nak ucap tahniah kepada KP dan seluruh warga RTM. Anda telah melaksanakan tugas yang begitu baik, terutama pada zaman COVID-19 ini. Orang lupa yang sebahagian daripada anda bekerja bertungkus lumus dan adalah juga frontliners yang merupakan wirawati negara. Sebahagiannya tak didendang tapi tak mengapa. Bakti anda semua akan tetap kita sanjungi dan kenangi. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak, Datuk, kerana bersama dengan kami dalam majlis pelajaran saluran berita RTM pada malam ini dan juga ucapan tahniah juga atas menerajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Baik, itu saja bersama dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, YB Datuk Saifuddin Abdullah, dan terus saja kita teruskan penyampaian berita dan juga buletin berita bersama dengan Syaril dan juga Hazel. Silakan. Baik, terima kasih Ismail Adnan secara eksklusif bersama dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Sejarah telah dilakar. RTM, saluran berita RTM yang dilancarkan hari ini sekaligus menjadi saluran ke-5 stesen perintis ini selepas TV1, TV2, TVOK dan RTM Sports. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Nur Yahati Awang, saluran berita RTM kini menjadi platform untuk RTM menyampaikan maklumat dengan lebih meluas setelah 2 tahun melalui tempoh percubaan. Saluran berita RTM dengan 25 slot berita dan 12 program bicara wara dilancar tepat pada masanya dalam situasi negara menghadapi pandemik COVID-19 yang amat menuntut penyaluran maklumat sahih. Persembahan penerbitan berita RTM melalui saluran berita ini merupakan satu penanda aras yang tinggi dalam dunia penyiaran di Malaysia dan juga akan memastikan RTM sebagai perintis dan peneraju yang berwibawa dalam teknologi penyiaran digital. Sekaligus akan mampu menjadi jenama utama yang dibanggakan bagi meletakkan saluran berita RTM agar setanding dengan saluran berita antarabangsa yang lain, dan saya percaya ini adalah sesuatu yang amat membanggakan bagi negara kita di Malaysia ini. Saluran berita RTM boleh diakses menerusi My Freeview 123 selain di saluran TV1 dan TV2. Inilah senario yang berlaku sekarang. Kanak-kanak dan remaja berumur antara 5 hingga 17 tahun perlu aktif sekurang-kurangnya 60 minit sehari. Pilihan di tangan anda. Jom aktif.
Isu serantau dan antarabangsa yang memberi kesan kepada negara anggota terutama pasca pandemik COVID-19 antara agenda utama yang akan dibincang pada sidang kemuncak ASEAN ke-36 esok. Delegasi negara akan diketuai Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam persidangan yang julung kali ini dijalankan secara maya iaitu melalui platform sidang video. Madura Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, pemimpin ASEAN akan membincangkan proses dan keutamaan pembinaan komuniti ASEAN dan pelaksanaan visi komuniti ASEAN 2025. Selain itu, negara anggota akan terus memperincikan langkah-langkah pemulihan yang komprehensif bagi menangani impak COVID-19. Dan ini merupakan susulan perbincangan sewaktu sidang kemuncak ASEAN khas mengenai COVID pada April tahun ini. Pemimpin-pemimpin ASEAN juga dijangka mengesahkan dokumen bertajuk ASEAN Leaders Vision Statement on a Cohesive and Responsive ASEAN, Rising Above Challenges and Sustaining Growth. Beliau berkata demikian dalam sidang media mengenai persidangan tersebut di Putrajaya. Perdana Menteri bersama pemimpin-pemimpin ASEAN akan mengambil bahagian dalam sesi khas pemimpin ASEAN mengenai pemerkasaan wanita di era digital serta mengadakan pertemuan dengan wakil daripada 3 pertubuhan. Tan Sri Muhyiddin juga dijadual berucap bagi menyuarakan pendirian negara mengenai beberapa isu penting kepada rakan ASEAN dalam sidang yang sama. Sebagai pengerusi ASEAN 2020, sidang kemuncak ASEAN ke-36 akan dipengerusikan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Quan Phuc. Baik, keputusan untuk membenarkan institusi tahfiz beroperasi semula perlu dibuat berhati-hati. Menjelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri, perkara berkenaan yang masih dalam perbincangan bersama Majlis Keselamatan Negara MKN perlu diteliti bersama JAKIM dan Kerajaan Negeri untuk diselaraskan. Kenyataan rasmi berhubung keputusan berkenaan akan diumumkan dalam masa terdekat. Penubuhan tahfiz tersebut di bawah bidang kuasa negeri sebahagiannya ataupun sebahagiannya mengikut federal ataupun sebahagiannya orang perseorangan yang semuanya kita perlu mengambil kira berdasarkan Kementerian Kesihatan, MKN, Majlis Keselamatan Negara dan juga kerajaan negeri untuk kita tengok dan teliti dengan sebaiknya kerana pengalaman kita sudah berlaku kluster seperti kluster tahfiz yang kita nak supaya tak ada lagi kluster-kluster terkait dengan bahagian agama ini, insya-Allah. Beliau menjelaskan perkara itu selepas meninjau perjalanan pengajaran dan pembelajaran PDP di Sekolah Menengah Agama, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Bandar Tun Razak. 12 Jun lalu, Sekretariat Khas Pandemik COVID-19 Institut Tahfiz Negara telah memohon untuk membuka semua institusi dan mahat tahfiz dibenar kembali beroperasi selaras pembukaan sesi persekolahan untuk kelas peperiksaan semalam. SOP pelaksanaan ibadat korban oleh JAKIM pula telah dibentang pada mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN untuk diperkemas dan akan dikeluarkan dalam tempoh terdekat. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Mazub Syari, ia bakal menjadi garis panduan kepada semua masjid dan surau di bawah pihak berkuasa agama wilayah persekutuan yang boleh dijadikan rujukan negeri-negeri lain. Oleh kerana SOP ini dia bukan sahaja SOP dan melibatkan bahagian kita agama tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan kerajaan, jabatan veterina dan sebagainya. Saya ingat yang terbaiknya begitulah akan diselaraskan di semua peringkat dalam soal itu. Tetapi yang pentingnya patuh SOP dan kehadiran itu dihadkan. Ibadah korban di negeri-negeri lain tertakluk kepada pihak berkuasa agama masing-masing. Ahmad Marzuk merasmikan pelancaran program korban dan akikah Kemboja Persatuan Kaki Tangan Perkhidmatan Agama PKPU JAKIM di Putrajaya.
Anda inginkan penjimatan minyak? Gadget khusus untuk tujuan itu sudah dicipta dengan teknologi terkini. Perincian lanjut seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Dimulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej satelit semasa, di mana diperhatikan kelompok awan aktif kini lebih tertumpu melibatkan bahagian utara Semenanjung, juga melibatkan bahagian perairan pantai barat negeri Sabah yang secara amnya menunjukkan gambaran keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku di sekitar kawasan yang terbabit. Dan menerusi paparan imej gemar radar semasa pula, diperhatikan hujan lebat dan ribut petir yang berlaku sejak dari petang tadi melibatkan bahagian pedalaman negeri Kedah, negeri Perak, juga bahagian pedalaman negeri Pahang serta daerah Mersing, negeri Johor kini sudah mula beransur reda dan dijangka akan mula reda sepenuhnya dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, hujan lebat dan ribut petir masih lagi sedang berlaku melibatkan bahagian Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang, negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pantai barat dan Sandakan, negeri Sabah termasuklah wilayah Persekutuan Labuan yang dijangka akan bergerak keluar ke kawasan perairan menjelang lewat malam nanti. Untuk ramalan cuaca pada pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan hujan lebat dan ribut petir masih lagi boleh berlaku melibatkan bahagian perairan Selat Melaka yang dijangka boleh bergerak masuk ke kawasan daratan negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, negeri Perak, juga negeri Sembilan, Melaka dan juga barat negeri Johor yang masih lagi dijangka boleh bergerak masuk ke kawasan pedalaman sebelum ianya beransur reda menjelang lewat pagi esok. Untuk negeri Sarawak pula, keadaan cuaca cerah dijangkakan untuk hari esok. Juga keadaan cuaca yang hampir sama dijangkakan untuk negeri Sabah, kecuali hujan lebat dan ribut petir yang masih lagi dijangka boleh berlaku melibatkan bahagian perairan pantai barat negeri Sabah, juga bahagian perairan Sandakan negeri Sabah yang masih lagi boleh memberikan kesan keadaan cuaca mendung di sekitar kawasan pesisiran pantai negeri terbabit. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi aplikasi mobil My Cuaca. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih untuk perkembangan cuaca nasional. Buat julung kalinya, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menjalin kerjasama strategik melalui pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU. MOU bertujuan mewujudkan jaringan kerjasama melalui pelbagai inisiatif bagi membantu pelajar dan graduan yang merupakan peminjam PTPTN mempersiapkan diri ke alam pekerjaan. Pertukaran MOU di antara kedua-dua agensi disaksikan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noranya Ahmad dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Sebagai permulaan kepada pemeteraian MOU itu, program Virtual Mini Job Hunt for PTPTN Borrowers dilaksanakan selama 4 hari bermula 30 Jun sehingga 3 Julai bagi membantu peminjam mendapatkan pekerjaan. Seramai 20 majikan daripada pelbagai sektor seperti pembuatan dan perkhidmatan akan menyertai program ini yang menawarkan 4,069 jawatan kosong. Menurut Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid, selain program mengenai kebolehpasaran pekerjaan, temu duga terbuka juga dijalankan secara dalam talian. Selaku peneraju pinjaman pendidikan, PTPTN di bawah KPT melalui inisiatif KPT Prihatin menganggap masalah peminjam ini sukar untuk mendapat pekerjaan. Oleh itu, kami PTPTN bersama-sama dengan KPT berusaha mencari ruang dan peluang untuk membantu peminjam-peminjam PTPTN khususnya dan juga graduat universiti, sama ada graduat daripada Politeknik, IPTA dan IPTS untuk mendapatkan peluang pekerjaan.
Dalam pada itu, Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, kerjasama yang dilaksanakan ini turut membolehkan peminjam PTPTN mendapatkan pekerjaan melalui program mencari pekerjaan Perkeso. MOU ini juga membolehkan portal My Future Jobs yang merupakan salah satu daripada inisiatif penjana dipromosikan untuk manfaat peminjam PTPTN. Kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso akan membantu mereka-mereka yang sedang dalam carian pekerjaan dan membantu majikan jika membantu mereka untuk mendapat pekerjaan akan menerima hiring incentive. Jadi atas dasar itu kita telah melihat bagaimana kita boleh membantu peminjam-peminjam PTPTN ini untuk mendapat kerja dan seterusnya dapat membantu untuk mula membayar semula. Jalinan kerjasama antara agensi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Sumber Manusia. Selain memberi manfaat kepada para graduan khususnya peminjam PTPTN dan pihak majikan, jalinan kerjasama ini juga mampu mengurangkan kadar pengangguran graduan politeknik dan institusi pengajian tinggi. Yang di Betuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengurniakan sumbangan 1.8 juta ringgit kepada 6,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sumbangan berkenaan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dalam usaha membantu golongan B40. Majlis pengurniaan sumbangan ampun kurnia kepada veteran ATM dianjurkan Mawib dan Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Istana Negara dan Kementerian Pertahanan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Bantu Malaysia. Sultan Abdullah turut menggunakan wang tunai dan hamper barangan asas kepada 10 veteran ATM sebagai simbolik berkenan baginda menyantuni golongan yang banyak mencurah bakti kepada negara. Pada majlis ini, Seri Paduka turut beramah mesra dengan 2 anggota veteran ATM yang mengalami kecacatan kekal ketika bertugas. Jadi begitu bangku berhajatlah kepada hajat beliau untuk memberikan dana untuk untuk pergi haji lah, untuk perbelanjaan Istana Negara lah. Itu atas bayaan melalui tuanku lah, kepada saya dan isteri saya lah. Dia minta saya sign apa semua, dia nak potong kaki saya tak mau. Jadi saya tawakal je lah. Sampai kesudahan, sampai nak masuk OT, dia cocok dari apa, kemudian dia kasih injek. Pagi tu saya sedar tengok kaki saya, alhamdulillah lah ada. Saya memang nikat, saya tak nak potong kaki saya. Saya bersama dengan tuanku adalah disebabkan penganugerahan beri hijau kepada tuanku lah. Jadi untuk anugerah beri hijau ataupun beri komando, tuanku akan melawat kem komando lah, dan terpaksa melalui satu ujian yang mana dia akan bersama grup unit lawan keganasan Geras untuk berada di Killing House ataupun rumah tempur. Majlis sumbangan merupakan aktiviti ketiga Sultan Abdullah di luar Istana Negara sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac yang lalu. Baik, kita ke situasi banjir di Johor semakin pulih. Sehingga 7 malam, jumlah penduduk terjejas banjir turun kepada 284 orang daripada 75 keluarga berbanding 426 orang petang tadi. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Vidya Nader berkata 6 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka di 3 buah daerah yang terjejas. MUA merekodkan penduduk terjejas banjir seramai 157 orang daripada 44 keluarga di 3 PPS. 2 PPS dibuka di Batu Pahat yang menempatkan 113 orang daripada 27 keluarga. Pontian pula merekodkan seramai 14 orang daripada 4 keluarga di sebuah PPS.
Baik, isu utama membabitkan orang asli dan perancangan untuk mengatasi segala masalah yang dikemukakan sedang diperhalus. Itu maklum balas calon Barisan Nasional BN bagi Pilihan Raya Kecil Dun Chini, Muhammad Sharim Mat Zain, berhubung penerimaan masyarakat orang asli dalam kempen yang memasuki hari ke-6 hari ini. Antara luahan masyarakat orang asli, yang pertama mestilah berkaitan perumahan. Maksudnya saya melihat perkara ini perlu diambil perhatian tentang perumahan untuk mungkin generasi masyarakat orang asli akan datang. Kita akan bagi tumpuan untuk perumahan ataupun lot-lot rumah ataupun berbentuk RTK untuk diteruskan. Kira-kira 60% daripada kawasan perkampungan orang asli dalam Dun Chini sudah dikunjungi Muhammad Sharim. Bekalan elektrik secukupnya seperti di kampung orang asli Bendaling, Paloh Hinai Pekan, antara usaha yang akan dilakukan bagi memajukan semua masyarakat orang asli di kawasan Dun Chini. Kampung tersebut sedang dalam proses melengkapkan bekalan elektrik yang tertangguh akibat Perintah Kawalan Pergerakan. Tok Batin Manda Mat berharap bekalan elektrik berkenaan akan dapat disegerakan demi keselesaan 215 penduduk. Di kampung ini terdapat 43 buah rumah yang didiami 53 keluarga. Pendapatan mereka pula diraih hasil bercucuk tanam selain bekerja di ladang Felcra. Sekarang ini kebanyakan penduduk setiap mana rumah bergantung kepada biji kelapa sawit. Biji kelapa sawit. Dia carinya biji kelapa sawit itu di dalam ladang. Dia bawa balik ke rumah, dia buat satu bekas, dia taruh dengan tanah, kemudian dia taruh dengan biji kelapa ni dan dia pasang api. Menyedari permintaan tinggi dalam gadget penjimatan minyak, MPR Fuel Saver dicipta bagi memenuhi kehendak pengguna yang inginkan penjimatan bahan api kenderaan. Teknologi terkini Intelligent Stabilizing System ISS, produk yang dihasilkan syarikat kilauan impian Sendirian Berhad, mampu menjimatkan minyak sekaligus memberi keseronokan pemanduan kepada pemilik kenderaan. Laporan Nur Syahana Kamarudin. MPR HD dan dua lagi variasi MPR Fuel Saver turut dicipta, iaitu MPR Standard dan MPR Extra dengan komponen terbaik dari Jepun yang sesuai digunakan semua jenis kenderaan. Sehingga kini sebanyak 30,000 unit telah berjaya dijual sepanjang tempoh promosi dijalankan bermula 24 Mei lalu. Kita dah pun menjalankan promosi telah bermula pada 24 Mei hari itu dan akan berakhir pada 30 Jun inilah. Dan kita sekarang pun dah di fasa terakhir dan sesiapa nak beritahu yang mana yang berminat untuk mendapatkan gadget penjimatan minyak ni boleh hubungi nombor yang yang saya sebutkan, iaitu 010-510-9300 ataupun 010-510-9311. Bagi pengguna pula, perbezaan jelas dirasai selepas menggunakan MPR Fuel Saver pada kenderaan mereka. Biasanya kalau kereta kita isi minyak penuh tanpa menggunakan MPR boleh pergi dalam 400 lebih begitu. Ini setelah saya menggunakan MPR, jadi jarak perjalanan saya lebih daripada itu. Jadi setelah saya dapat penjimatan yang ketara ni dan penjimatan yang saya dapat dari segi maintenance pun baik, jadi saya recommend kepada customer-customer saya. MPR HD ISS ni kesan lebih adiktif. Apalagi saya terus try, alhamdulillah result memang luar biasa. Yang penting kereta saya tak meragam lagi.
Bila saya guna MPR, alhamdulillah saya punya rasa dapat pick up, rasa lagi smooth, aircon lagi sejuk, pemanduan saya lebih lancar dan yang paling penting saya dapat perkhidmatan yang sangat memuaskan. Jadi lepas saya pakai MPR ni, selama 3 tahun penggunaan, saya dapati memang lampu kereta pun dah tak jadi short. Lepas tu komponen kenderaan saya pun tahan lebih lama lah. Selain terlibat dalam pembuatan dan pengedaran gadget otomotif, Kilauan Impian Sdn Bhd juga turut menawarkan peluang perniagaan kepada bakal usahawan yang berminat. Boleh menyertai program kami iaitu program Jihad Niaga yang kita akan jalankan yang kita jalankan ini untuk semua untuk memastikan semua pengguna di luar sana boleh menambah pendapatan bersama-sama kami berkongsi manfaat dan kelebihan MPR. Laporan Nur Syahana Kamarudin, Berita RTM. Set tren baru LRT bagi laluan Kelana Jaya bakal diterima, kekerapan perjalanan bakal ditingkatkan. Rincian lanjut selepas ini. Sembur sebaik-baiknya, bertindak sekarang. Lindungi keluarga anda. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM memperkenalkan 7 inisiatif bagi membantu mengurangkan beban komuniti perniagaan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Langkah tersebut bertujuan membantu syarikat mengatur serta mengukuhkan aliran kewangan bagi mengelakkan sebarang tindakan penggulungan. Pengerusi SSM Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad berkata, antara inisiatif tersebut termasuklah meningkatkan nilai ambang semasa keterhutangan bermula 23 April sehingga 31 Disember. Menaikkan nilai ambang semasa keterhutangan ataupun indebtedness di bawah Seksyen 466 Akta Syarikat 2016 dari RM10,000 kepada RM50,000 bermula 23 April 2020 sehingga 31 Disember 2020. Tempoh untuk menjawab notis tuntutan oleh sesebuah syarikat juga dipanjangkan kepada 6 bulan berbanding tempoh 21 hari pada ketika ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media SSM di Ibu Negara. Tambah beliau yang juga Ketua Setiausaha KPDN HEP, antara inisiatif lain yang dilakukan pihaknya adalah melanjutkan pengecualian kompaun pembaharuan pendaftaran perniagaan sehingga 31 Disember. Usaha tersebut dilihat dapat memanfaatkan sebanyak lebih 700,000 perniagaan yang luput perniagaan semasa tempoh PKPP. Set pertama tren 4 gerabak bagi perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya dijangka diterima Ogos depan. Pengerusi Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata ia merupakan sebahagian daripada 27 set tren baharu bernilai RM1.7 bilion yang akan meningkatkan keselesaan penumpang terutama dari segi masa menunggu. Dengan penambahan tren daripada pembadia itu, ia akan meningkatkan kekerapan tren pada purata 2.5 minit pada satu-satu masa. Kita juga menyiapkan kemudahan yang terbaik, memastikan bahawa tren-tren kita cukup untuk menampung bilangan passengers buat masa ini dan masa akan datang. Now we have about 40 train. 74 juta. Train. Kita ada 74 train. Train yang 4 gerabak dan juga 2 gerabak. Yang berkapasiti sebanyak, kalau yang 4 set
4 train itu boleh mengangkut lebih kurang 700 passengers the capacity. Yang apa nama itu 2 gerabak 230. Beliau ditemui selepas mengadakan tinjauan operasi LRT di Kelana Jaya bersama Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Muhammad Nizam Alias. Mengendalikan secara purata lebih 300,000 penumpang sehari, LRT laluan Kelana Jaya menyediakan perkhidmatan dari Putra Heights ke Gombak melalui kawasan kepadatan tinggi di Subang Jaya, Kelana Jaya, Petaling Jaya, Wangsa Maju, Setia Wangsa, Gombak dan Pusat Bandaraya. Ia merupakan rangkaian paling sibuk di antara semua perkhidmatan rel kendalian Rapid KL. Baik, seterusnya kita akan ikuti perkembangan sukan. Rakan penyampai Syairul, teruskan. Projek Sekolah Sukan Perlis akan diteruskan. Tenis dan memanah para terus sasar slot. Terima kasih Syaril dan juga Hazel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inisiatif kolaborasi rentas kementerian antara Kementerian Belia dan Sukan KBS dengan Kementerian Pendidikan KPM diteruskan dengan misi untuk membentuk generasi Malaysia berkualiti dengan asas kukuh di peringkat sekolah. Mesyuarat kolaborasi kedua-dua kementerian diketuai menteri masing-masing berlangsung di KPM, antaranya membincangkan penyelarasan usaha-usaha membangunkan anak muda melalui pembangunan bakat sukan serta pembangunan bakat kepimpinan. KBS dan KPM telah lama menjalinkan kerjasama rapat khususnya dalam aspek pencarian bakat sukan di pelbagai peringkat dan ia akan diperkasakan lagi termasuklah perkongsian kepakaran, fasiliti dan kemudahan serta silang kemahiran. Aspek pembangunan belia juga diberi penekanan dan KBS KPM sedang melihat inisiatif berterusan agar bakat anak muda diasah dari awal dengan nilai kepimpinan, perpaduan, kerjasama serta disulam dengan nilai-nilai cintakan negara. Menurut Datuk Seri Rizal American Nine American, isu anak muda yang berpotensi menjadi belia keciciran turut disentuh. Tambahnya, kerjasama ini juga akan melihat pendekatan dan intervensi yang boleh diambil bersama bagi memastikan polisi berkesan dapat dirangka khusus untuk kumpulan ini. Datuk Seri Rizal turut mengalu-alukan sebarang pandangan dan cadangan membina untuk pembangunan belia. Cadangan boleh dimajukan di Facebook beliau www.facebook.com/rizal.american041. Projek Sakit Sekolah Sukan Perlis bernilai RM140 juta yang terbengkalai sejak 8 tahun lalu akan diteruskan. Prosedur pemilihan kontraktor juga akan diberi keutamaan kepada kontraktor yang layak. Sekolah sukan berkenaan sepatutnya mengikut jadual sudah siap sehingga 56%, namun terbengkalai di peringkat awal pembinaan. Timbalan Menteri Pendidikan 2 Muslimin Yahya berkata, prosedur tender semula akan dilakukan secepat mungkin. Peringkat Kementerian Pendidikan, kita serius sangat untuk memastikan bahawa sekolah sukan itu akan dapat dilaksanakan dan ditempuhkan. Itu sebabnya kita antara kriteria pemilihan tarekat kali ini kita memilih syarikat yang ada 4 bintang. Penerapan 4 bintang itu bukan datang daripada kita. Biasanya datang daripada JKR dan sebagainya. Kan? CIDB dan sebagainya. Jadi kalau anda kata syarikat itu memang ada penerapan tersebut, kita akan memberi keutamaan.
Beliau menjelaskannya pada sidang media di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan di Kangar sempena lawatan kerjanya ke Perlis. Terdahulu beliau melawat 4 buah sekolah di Perlis bagi meninjau persediaan pembukaan semula sekolah serta pematuhan keselamatan yang telah digariskan. Sementara itu, skuad tenis kerusi roda menyasarkan untuk layak separa merit ke Sukan Paralimpik Tokyo tahun depan menerusi dua atletnya Abu Samah Borhan dan Yu Hazwan Yusof. Abu Samah yang ketika ini menghuni ranking ke-43 dunia dilihat berpeluang untuk ke tamasya tersebut. Namun, perlu terus mengekalkan kedudukan terbaik bagi memastikan peluang ke Tokyo adalah cerah. Manakala rakan sepasukan Yus Hazwan Yusof yang kini menduduki ranking ke-66 dunia perlu bekerja keras mengumpul seberapa banyak mata untuk memperbaiki ranking semasa. Jika layak, ini menyaksikan penampilan pertama Yus Hazwan di pentas Sukan Paralimpik sekaligus memberikan tiket buat Malaysia beraksi dalam acara beregu di Tokyo nanti. Kem memanah para pula menyasa satu lagi slot ke tamasya Sukan Paralimpik Tokyo selepas berjaya meraih 2 slot ke tamasya tersebut tahun depan. Jurulatih kebangsaan Marzuki Zakaria mengakui atlet para memanah telah berjaya mempamerkan aksi memberansangkan dalam beberapa kejohanan sebelum ini sekaligus memberi petanda positif Malaysia mampu meraih satu lagi slot ke Tokyo. Astures menempah tiket ke Tokyo selepas muncul juara di kejohanan memanah para dunia 2019 di Belanda. Manakala Wiro Julian layak ke Tokyo selepas meraih pingat perak acara kompaun lelaki di kejohanan kelayakan benua Asia di Bangkok, Thailand. Nor Jonathan Abdul Jalil pula hampir layak ke Tokyo namun gagal selepas tewas pada peringkat separuh akhir acara kompaun individu wanita di Bangkok. Petinju profesional negara Aiman Abu Bakar terlepas peluang meraih gelaran sulungnya selepas tewas kepada petinju India Asad Asid Khan menerusi keputusan pengadil tahun lalu. Namun dengan rekod kerjaya 9 kemenangan dan tewas sekali selain 4 knockout, Aiman sekali lagi berpeluang jika beliau berjaya menang 1 perlawanan lagi. Ikuti laporan disediakan Muhammad Zamri Suharani. Aiman sebelum ini selangkah menyarung gelaran pertubuhan tinju antarabangsa IBO selepas merekodkan kemenangan ke-9 menewaskan peninju Filipina Wilfred Wade pada Oktober 2019. Namun kem latihan peninju Division Featherweight nombor 1 Malaysia itu bagi perlawanan gelaran sulungnya terencat disebabkan beberapa pihak gagal menunaikan janji menjadi penajanya. One of the reason is after saya punya 9th fight bulan Oktober tu, kita looking for sponsorship. And then kita ada banyak perjanjian, banyak prospek, tapi at the end of the hampir dekat dengan fight tu, tak ada satu pun masuk. Hanya 3 minggu menjelang perlawanan yang dijadualkan pada 21 Disember, Aiman tewas pada Asid Khan dengan keputusan pengadil selepas 8 pusingan. Tiada terjaan menjadi punca. So kita dah target after that fight, saya nak improve saya punya team, get saya punya trainer balik, tapi unfortunately COVID. So sekarang ni saya train as if saya ada fight. Hopefully masa semua dah lift, MCO dah lift and dunia a bit better. Saya nak balik to improving myself, my team, build a proper team. Lepas tu 1-2 fights from here, fight for another title. Aiman bercadang untuk memilih Australia, Eropah atau Filipina sebagai pusat latihan. Beliau juga menambahkan latihan berkualiti daripada Bobby Main. Namun semua ini melibatkan kos dan memerlukan penajaan yang tinggi. Peninju Aiman Abu Bakar memerlukan sekurang-kurangnya RM300,000 bagi menghidupkan peluang kedua buat dirinya untuk meraih gelaran sulung. Muhammad Zamri Suharani, Berita Adil.
Pasukan Kedah FA hari ini memulakan latihan tanpa sentuhan yang dijalankan secara 3 sesi latihan dengan setiap sesi melibatkan 10 pemain dan 4 jurulatih di atas padang. Pemain-pemain dan barisan kejurulatihan mengikuti prosedur operasi standard SOP ketat bagi memastikan latihan fasa 1 ini mematuhi peraturan yang dibenarkan oleh Malaysian Football League MFL. Selain dari pematuhan venue tertutup di Stadium Darul Aman, pasukan perlu menyediakan laluan khas masuk dan keluar ke stadium selain melakukan pemeriksaan suhu, pendaftaran nama individu yang terlibat selain memakai topeng muka sebelum dan selepas latihan serta mengamalkan penjarakan sosial. Selepas 3 bulan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, hari ini merupakan latihan pertama buat skuad Lang Merah bagi persediaan menjelang kembali bersambungnya Liga. Skuad kendalian Aidil Syahrin Sahak sebelum ini mendapat surat kelulusan daripada MFL pada Selasa 23 Jun 2020 berdasarkan semakan terhadap dokumen yang diserahkan oleh KFA yang telah mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Saudara, sekian paparan sukan untuk malam ini. Kita akan teruskan bersama Shazil dan juga Syaril untuk perkembangan hashtag. Silakan. Baik, terima kasih Syairul. Lift by Long yang terletak di tebing Gunung Zhijiangji diiktiraf sebagai lift luar bangunan tertinggi di dunia. Lift by Long berketinggian 326 meter dibuka pada umum pada tahun 2002. Lift tersebut mengambil masa kira-kira 1 minit 32 saat untuk sampai ke puncak. Kos pembinaan dikatakan mencecah $20 juta Amerika Syarikat dan lokasi berkenaan dianggap sebagai salah satu tapak warisan dunia di China. Dan ini pula seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun dimasukkan ke hospital selepas merempuh pintu kaca rumahnya ketika bermain bersama rakan. Insiden ini berjaya direkam oleh kamera CCTV rumahnya di Hat Yai. Ketika kejadian, kanak-kanak itu meluru ke arah pintu kaca untuk bermain dengan rakan yang berada di luar. Dia bernasib baik kerana hanya mengalami kecederaan ringan. Selepas berjaya mengukuhkan namanya dalam dunia seni, pelakon Fatah Amin melebarkan kariernya ke dunia perniagaan pula. Beliau bersama 5 lagi rakan kongsi membuka sebuah lagi cawangan restoran Meat Cartel di Kota Damansara. Seterusnya turut melancarkan program franchise bagi jenama tersebut. Jelas Fatah, beliau mempunyai alasan tersendiri menukarkan perniagaan Stalkers Cafe miliknya kepada jenama restoran franchise mampu milik Meat Cartel yang menawarkan menu utamanya Smoke Barbecue dan Barbecue Salai. Saya dalam F&B bisnes bukan baru, sebenarnya dah lebih daripada 3 tahun. Cuma sebelum ni saya run bisnes saya ni dengan family saya, Stalkers Cafe. Tapi bila saya dapat peluang pula kali ni nak join dengan saya punya team untuk buat franchise bisnes, dah lama saya teringin sangat nak buat franchise bisnes ni, cuma tak berpeluang. So sekarang ni memang the right time saya dapat team yang terbaik untuk saya buat sekali franchise bisnes ni, dan kami pun ada kepakaran dalam bidang masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita buat media launch untuk Meat Cartel lah. Berita perdana edisi Khamis 25 Jun berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama wajah dan format baharu semua buletin kami di saluran Berita RTM. Tentunya yang sahih hanya di Berita RTM. Jangan lupa patuhi SOP, jaga kesihatan dan sentiasa cuci tangan bagi mencegah COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.